Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad al-Muhammad. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin menceritakan tentang satu kisah sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Yang mana kisah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat-sangat masyhur, yang mana biasa kita dengar. Yang mana nak diceritakan tentang sejarah Taif ni. Taif ni terletak lebih kurang 100 lebih kilometer daripada Tanah Suci Kota Mekah. Lebih kurang 100 ke 120 kilometer. Dan dikatakan bahawa pada ketika itu Nabi telah berdakwah di Kota Mekah. Dan ketika Nabi SAW berdakwah di Kota Mekah, pada ketika itu kaum Quraisy telah menolak dakwah Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun telah membuat satu keputusan untuk meneruskan jalan dakwah ni, tugas dakwah ni di kota Taif. Satu kota yang terletak jauhnya lebih kurang sekarang 100 ke 120 km dari kota Mekah. Betapa besarnya pengorbanan Nabi SAW. Nabi telah berjalan, meneruskan perjalanan bersama anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Berjalan mereka, dan baginda SAW memulakan perjalanan untuk ke kota Taif, sehingga dikatakan melalui 3 gunung yang besar untuk sampai ke sana. Besarnya pengorbanan Nabi SAW. Dan pada ketika itu, pada masa Nabi SAW telah sampai di kota Taif, di pintu gerbang Taif, 3 orang kanak-kanak telah melihat baginda SAW dan Sayyidina Zaid bin Harithah. Dan mereka telah, yang mana pada ketika itu mereka telah mengadu, memberitahu ayahnya, yang mana ayahnya satu orang kerabat besar, kerabat di sana. Dan dia telah memberitahu ayahnya bahawa Nabi SAW telah datang. Dan belum sempat apa-apa lagi, bila Nabi SAW masuk saja ke kota Taif, kerabat ni, pembesar-pembesar Taif telah mengarahkan kanak-kanak dan remaja untuk buat 2 baris, untuk melontar batu menejam Nabi SAW, untuk menghalau keluar daripada kota Taif. Mana ketika itu Sayyidina Zaid bin Harithah telah bersungguh-sungguh untuk menghalang batu daripada kena Nabi SAW. Tapi dikatakan bahawa hampir semua batu telah terkena pada jasad baginda SAW, sehingga baginda SAW berlumuran darah, sehinggalah bertakung di selipar Nabi SAW. Dahsyatnya pengorbanan baginda SAW. Dan atas asbab perkara tersebut, Nabi SAW pun telah memutuskan untuk pulang. Dan pada ketika itu, pada perjalanan pulang, baginda SAW telah singgah di satu kebun anggur. Dan telah dikatakan bahawa ketika itu Nabi SAW berehat di sana dalam keadaan bersandar. Maka datanglah satu orang hamba sahaya yang bernama Adas, yang mana dia telah membawa segenggam anggur dan segelas air. Dia tengok kesian dengan baginda Nabi SAW. Dan pada ketika itu Nabi SAW telah makan buah anggur. Sebelum makan, Nabi SAW telah bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada ketika itu Adas ni terkejut. Dia terpegun. Nabi SAW baca Bismillah. Jadi dia terus tanya, siapakah kau? Maka Nabi SAW telah berkata, aku Muhammad. Kamu pula siapa? Maka Adas telah memperkenalkan diri bahawa namanya Adas. Dan Nabi tanya, kamu berasal dari mana? Ninua Syams. Oh. Maka Nabi SAW berkata, oh, di situ ada seorang lelaki yang soleh, namanya Yunus bin Matta. Lagilah Adas itu terkejut. Bagaimana kamu kenal dia? Macam mana kamu boleh tahu dengan dia? Dan Nabi SAW berkata, sebagaimana Yunus bin Matta adalah seorang Rasul, maka aku juga seorang Rasul sepertinya. Maka Adas pun terus beriman dengan Nabi SAW. Dan hanya satu orang sahaja yang menerima dakwah Nabi ketika Nabi pergi ke Taif. Jadi begitu besarlah pengorbanan Nabi SAW, mengorbankan darah dan air mata semata-mata untuk melihat agama ini berkembang.
dan asbab pengorbanan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah telah masuk dalam hati-hati kita dan kita dapat kecapi nikmat Islam. Yang mana nikmat Islam adalah satu nikmat yang paling besar, yang tiada tandingnya. Hanya dengan Islam, dengan iman sahaja kita dapat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.